Selamat malam, salam sejahtera. Soalan paling mudah yang Anda perlu jawab dalam masa 5 saat ini. Apa status Tengku Zafrul dalam siasatan SPRM? Adakah beliau adalah suspek ataupun saksi? Ini menyorot kepada apa yang berlaku kepada Muhyiddin Yassin baru-baru ini. Muhyiddin kata, dia bukan suspek, tapi dia adalah saksi siasatan. Oleh sebab itulah muncul dalam perhatian kita sebagai pemerhati politik dan penganalisis politik, juga sebagai pemerhati politik terkenal yaitu Sabudin Husin, kami sama-sama tertanya-tanya, Tengku Zafrul ini adalah antara suspek ataupun hanya sekadar saksi. Ada netizen kata, Tengku Zafrul mungkin hanya jadi kambing hitam. Saya pun tak pasti, benarkah Tengku Zafrul menjadi kambing hitam dalam isu Jana Wibawa. Tetapi jangan disilap, jangan dilupa, kuasa terutama paling tinggi di dalam pentadbiran Malaysia bukan Menteri Keuangan, tetapi Perdana Menteri. Meskipun Perdana Menteri itu bukanlah mempunyai kuasa dalam Kementerian Keuangan, tetapi beliau pasti mengetahui selok-belok pemerintahan beliau sendiri. Kalau dia kata dia tidak tahu menahu tentang perjalanan dalam Kementerian Keuangan, oleh sebab itulah kita boleh menegur beliau. Kita boleh mempersoalkan beliau. Adakah beliau tidak bekerja dengan baik? Sebagai seorang Perdana Menteri, sepatutnya semua kementerian harus beliau ketahui. Itulah sebabnya menjadi Perdana Menteri bukan semua orang layak. Saya tidak layak. Anda yang menonton channel ini, video ini pun saya boleh kata Anda pun tak layak. Kenapa? Kerana kita belum lagi jadi Perdana Menteri. Mahu jadi Perdana Menteri, paling tidak, paling kurang pun Anda mestilah orang yang suka menyibuk kementerian-kementerian yang lain. Kalau tidak, salah guna kuasa bakal berlaku, dan yang lebih penting lagi, semuanya akan berbalik semula kepada masalah Perdana Menteri. Jadi, apabila Muhyiddin kata dia tak kenal kontraktor, dia tak pernah tahu siapa kontraktor yang terlibat dalam Jana Wibawa, kita mula jadi bingung, kita mula jadi keliru. Berbalik semula kepada isu malam ini yang ditulis oleh Sabudin, apa status Tengku Zafrul dalam siasatan SPRM? Adakah beliau juga adalah suspek ataupun sekadar saksi? Selepas bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin disiasat SPRM berhubung projek Jana Wibawa, siasatan selepas ini adalah kepada bekas Menteri Keuangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dan untuk makluman anda semua penonton channel ini, saya sahkan bahawa Tengku Zafrul telah mengesahkan beliau akan dan dipanggil oleh SPRM untuk membantu siasatan dan untuk dirakamkan perbualan, juga direkodkan maklumat. Jadi dengan ini kita tertunggu-tunggu apa yang ditanya kepada Tengku Zafrul. Dan untuk makluman kamu semua, sudah lebih 15 orang dipanggil dalam isu Jana Wibawa ini. Jadi itu sebab kita pun memang tahu cara SPRM menyiasat ini, dia akan membuat satu bentuk yang akan dapat mencungkil segala maklumat. Jadi kalau mau percaya kepada hanya seorang pengakuan saja, kita tak boleh terima. Sebagai contoh, apabila Muhyiddin kata dia bukan suspek, saya kata sebelum ini, kita bukan tidak percaya, tapi kita perlukan pengesahan. Untuk sesuatu perkara yang baik maupun yang jahat, kita perlukan pengesahan, barulah kita boleh terima ianya adalah fakta yang benar atau tidak. Beberapa jam selepas kenyataan saya benar-benar berlaku, SPRM sahkan, tetapi yang disahkan bukan Muhyiddin sebagai bukan suspek, tetapi SPRM kata antara suspek, dan ditegur Muhyiddin oleh SPRM, kata Ketua SPRM tanpa menamakan sesiapa, tetapi kita faham siapa yang dirujuk. Beliau kata semua yang disiasat perlulah tidak memberikan komen yang berbentuk spekulasi. SPRM semalam mengesahkan
mereka akan memanggil Tengku Zafrul dalam waktu terdekat ini. Dalam waktu yang sama juga, semalam, SPRM mengesahkan Muhyiddin Yassin adalah suspek yang disiasat bagi projek Jana Wibawa itu. Kenyataan SPRM melalui sumber yang tidak dinamakan itu sekaligus menolak kenyataan Mahyadin sebelum itu yang mengatakan beliau hanya dipanggil untuk membantu siasatan. Jana Wibawa ialah pemberian projek secara runding terus yang diusahakan Kementerian Keuangan yang dicadangkan oleh Menteri Keuangan ketika itu, iaitu Tengku Zafrul, bagi tujuan membantu kontraktor yang terkesan teruk akibat COVID-19. Saya tertarik dengan ulasan ini, iaitu rupa-rupanya Jana Wibawa ini adalah satu projek ataupun program Kementerian Keuangan yang dicadangkan oleh Tengku Zafrul. Namun pelaksanaannya kita terkejut. Sebelum PRU 15 lalu, sebaik Tengku Zafrul dilantik sebagai Bendahari Barisan Nasional Selangor, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi ada mengungkapkan kata-kata lebih kurang, Tengku Zafrul akan membawa banyak gula untuk parti menghadapi PRU akan datang. Bagaimanapun beliau kalah di Kuala Selangor pada PRU 15 lalu, tetapi terus dikekalkan dalam kabinet Anwar Ibrahim sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Berhubung siasatan SPRM itu, Tengku Zafrul dilaporkan sedia memberi kerjasama penuh dalam siasatan yang dijalankan oleh Badan Penguatkuasa Anti Rasuah itu. Katanya beliau akan memberikan kerjasama penuh dan tiada apa yang hendak disembunyikannya. Persoalannya di sini, oleh kerana ketika era Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, Tengku Zafrul adalah Menteri Keuangan dan Jana Wibawa itu sendiri di bawah kendaliannya, beliau akan disiasat sebagai apa? Sebagai suspek juga macam Muhyiddin atau sebagai saksi untuk pendakwaan terhadap Muhyiddin? Itu isu yang paling mengejutkan kita. Adakah Zafrul adalah suspek seperti juga Muhyiddin, ataupun beliau akan jadi saksi untuk pendakwaan terhadap Muhyiddin? Sebelum kita teruskan untuk isu yang lain, sila pastikan anda telah pun menekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.